Bola sepak Pahang ni saya bermula pada peringkat di mana saya menjadi exco kepada Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang. Saya kira sekitar tahun 2016. Sewaktu itu menjadi exco kepada Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang dan sentiasa dengan pimpinan Yang Amat Mulia Tunku Muda selaku presiden pada ketika itu. Dan sehinggalah diberi jawatan rasmi pada tahun 2018 menjadi pengurus pasukan bersama dengan Coach Dollah Saleh dan rakan-rakan yang lain pada ketika itu. Dan Alhamdulillah kali pertama bersama dengan pasukan telah mencipta kemenangan di peringkat Piala FA 2018. Itu satu kejayaan yang saya kira cukup manis buat diri saya dan juga pasukan pada ketika itu. Dan seterusnya pada 2019 dan 2020 masih kekal menjadi pengurus pasukan dan sehinggalah kepada tahun 2021 apabila tempoh pensuastaan berlaku di mana daripada FA kepada FC, maka kepimpinan telah melantik saya sebagai ketua pegawai eksekutif untuk mengendalikan kelab Seri Pahang FC sehingga pada hari ini. Dia pada peringkat awal dia merupakan jawatan yang agak berbeza kerana dulu dalam berkedudukan selaku pengurus kepada sebuah pasukan, sedangkan bila menjawat jawatan sebagai ketua eksekutif Seri Pahang, dia perlu melangkaui tugasan yang diberikan pada peringkat awal, iaitu mengendalikan sebuah kelab. Dan kelab ini juga ada paksinya. Ada paksinya berteraskan kepada pasukan senior, iaitu the Super League team. Ada paksinya yang bertugas kepada pasukan under 21 ataupun di bawah 21, iaitu Piala Presiden. Dan ada juga belia dan juga siri-siri pasukan yang lain. So secara keseluruhannya kita kena tengok dan pantau. Dan semestinya sebagai CEO perlu melihat sebagai satu master plan yang besar. Dia tidak boleh hanya bertumpu kepada satu, dia kena menjurus kepada satu master plan ataupun blueprint yang besar. Kerana dia melibatkan sinerginya melibatkan daripada pemain muda, tunas, muda, belia dan seterusnya kepada senior. Jadi pembentukan ini perlu direka cipta ataupun diletakkan dalam satu peta yang besar supaya ada sinergi. Kalau tidak, dia akan menjadi satu kerugian kerana ada bakat-bakat di peringkat bawah, remaja sehinggalah kepada senior yang perlu kita usaha, gembeling dan cari untuk kita bermain di peringkat yang lebih tinggi. Itu peranan, salah sebahagian daripada peranan yang paling besar untuk CEO. Saya kira mana-mana CEO pun ada perancangan itu. Dan keterbitan CEO ni pun juga memerlukan kelulusan persetujuan daripada lembaga pengarah dan tuan punya kepada kelab tersebut. Cuma merencana, merapikan sebahagian daripada master plan, the grand design of this club perlu mendapat persetujuan ataupun endorsement daripada pihak lembaga pengarah. Kerana kita terikat ya, di Malaysia sebuah kelab itu adalah di bawah atas syarikat. Pastinya perundangan atas syarikat juga perlu dipatuhi. Maka kita ada ciri-ciri yang tertentu yang kita patuhi kerana kesalahan tetap kesalahan. Jadi walaupun kita dalam bentuk kesukanan, tetapi asal usul kelab adalah di bawah satu syarikat yang tertakluk kepada atas syarikat. Maka peranan itu harus diberi perhatian. Itu kita tak boleh nafikan. Sebab itu kita buat tu dalam keadaan yang sentiasa teliti dan mengikut perundangan yang sedia ada di bawah perundangan Malaysia. Okey, di mana-mana syarikat dah tentu ada pemegang saham. Jadi saya nyatakan di sini pemegang saham kepada Seri Pahang FC yang paling besar, yang majoritinya adalah Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman, Tunku Muda Pahang, tuan punya milik kepada syarikat. Dan kita ada lagi pemegang yang minimum yang membantu untuk bersama dengan pasukan dalam mengendalikan apa juga perancangan yang kita bina lah. Biasanya kita lihat bila memegang CEO ni hanya tertumpu korporat. Sebenarnya boleh dikatakan situasi korporat juga berada dalam sistem sukan bola sepak. Ia tak semestinya kepada sukan bola sepak semata-mata, mungkin sukan lain juga ke depan
yang akan ada profesionalism yang sebegini juga memerlukan karakter CEO untuk mengendalikan urusan-urusan. Sebagaimana juga kita memiliki sebuah syarikat, ya, termasuklah untung rugi, pendapatan dan sebagainya. Ini merupakan pada pokok kalau kita nak menghidupkan sesebuah syarikat, walaupun trustnya adalah kelab, ya, kita terpaksa memikirkan bagaimana kita nak bergerak untuk self finance, mendapatkan penajaan. Itu semua adalah pendapatan kepada sebuah kelab yang berteraskan kepada syarikat, di bawah atas syarikat, untuk kita bina pasukan-pasukan yang saya sebutkan tadi, pasukan senior, belia, remaja, tunas dan sebagainya. Ya, saya tak nafikan bahawa Pahang pada sesi kali ini ataupun season pada kali ini agak struggle untuk menghadapi lawan-lawan masing-masing. Dan mungkin yang pertamanya, jika kita lihat kita bermain dalam suasana pandemik 19. Saya tak menyalahkan pandemik 19, tetapi kekangan pandemik 19 itu akan menyebabkan persediaan kepada pasukan akan sedikit kurang. Ya, mungkin ada yang dah bermula peringkat awal, tapi kerana kekangan itu mungkin latihan pre-season yang tidak mencukupi dan sebagainya akan mengundang kepada permasalahan yang timbul. Tapi setakat ini saya percaya dengan walaupun pada peringkat awal kita ada menghadapi sedikit isu berkaitan dengan jurulatih dan sebagainya, dan kita dah selesaikan masalah itu tersebut, saya akan percaya dengan kepimpinan legenda kita lah, jurulatih yang masing-masing pun dah kenal, Coach Dollah Saleh. Saya rasa dia boleh orang kata mengendalikan episod ini, dan insyaAllah pada season ini pun kita tak menjangkakan kita akan duduk di peringkat yang pertama, kedua, tiga. Berada dalam kumpulan yang terbaik dalam pasukan itu sudah memadai, dan kita terpaksa menghadapi baki lagi perlawanan, bukan saja di bulan puasa, bulan Ramadan, tapi selepas ini juga kita akan menghadapi perlawanan-perlawanan yang tidak kurang hebatnya lah. Cuma kita akan ada perancangan tertentu dalam penstrukturan pemain lokal dan juga pemain asing nanti, insya-Allah. Nanti akan kita kongsi bersamalah apabila jendela perpindahan itu akan berlaku. Ya. Menjawab kepada komentar itu, sebagaimana kita amalkan dalam sebuah kelab, dalam sebuah syarikat yang saya berteraskan pada syarikat tadi, biasanya pandangan jurulatih, barisan kejurulatihan akan kita dengar, kita dapat pandangan mereka bersama dengan lembaga pengarah, dan kita akan juga berbincang dengan pemegang taruh ataupun pemegang stakeholders of the company ataupun kelab untuk berbincangkan bagaimana nak mengatasi apa juga permasalahan yang timbul daripada barisan kejurulatihan. Justru itu, sekiranya dapatan itu memang nampak pada asasnya perlukan kepada pertukaran dan sebagainya, maka lembaga pengarah dan pemilik syarikat akan membuat keputusan mengikut kepada pandangan daripada barisan kejurulatihan. Kita ada alternatif untuk berbincang perkara itu, tetapi kerana janji asal dia adalah kita berjanji pada peringkat season, satu season, saya rasa tidak adil kepada pihak Perak dan juga tak adil bagi pihak Pahang untuk ambil daripada Perak kerana nak mengisi ini. Tetapi apapun dalam bola sepak boleh berlaku, cuma kalau kita gunakan dalam keadaan tertib, maka tertiblah kita masuk, tertiblah kita ambil. Jadi itu pandangan saya lah. Dan pada saya, biarlah harmoni itu ada antara kelab, kerana ini janji. A friend will always have a friend. Itu polisi saya lah kalau saya mengendalikan. So pada saya, kita janganlah disharmonikan perkara yang telah kita janjikan dengan pihak yang kita anggap sebagai sahabat yang membantu kita. Dari segi pemain bakat-bakat muda, memang kita tengok pada hari ini ramai juga bakat-bakat ataupun talent-talent yang asal daripada negeri Pahang yang telah berkelana di kelab-kelab lain, ya. Dan pada kali ini dengan adanya kelab yang diorganisasikan sebagai sebuah syarikat, maka keputusan itu lebih senang ataupun mudah untuk diambil, dan seterusnya kita akan memilih
bakat-bakat yang sedia ada, termasuklah mungkin di Akademi Muqtadari dan juga akademi-akademi persendirian yang lain yang boleh membuat tawaran yang baik kepada pemain-pemain muda yang boleh diasah bakatnya dan dibawa ke peringkat senior, ya. Dan pada kali ini saya tengok Pahang ini lebih kepada untuk mencari bakat-bakat yang melibatkan bahagian serangan. Sebab kita tengok pada sekarang ini, kalau pasukan Malaysia, kita kurang sangat dari segi serangan kerana fenomena dalam kelab Malaysia ni lebih mengutamakan pemain-pemain asing untuk berada di barisan hadapan untuk mengetuai kepala ataupun jentera bahagian serangan dan mendapatkan gol. So mungkin itu adalah usaha yang salah satu yang Pahang boleh kira, Seri Pahang boleh ambil untuk mencari bakat-bakat muda. Dan memang kita dalam proses dan merupakan blueprint kita untuk melahirkan tunas, melahirkan belia, remaja dan seterusnya kepada senior, pasukan senior. Saya rasa umum dah ketahui, peminat-peminat baik Pahang dan juga seluruh Malaysia dah ketahui bahawa beliau telah pun direhatkan ataupun diberikan tugasan yang lain daripada mengendali senior tim Seri Pahang kepada tugasan lain, dan beliau akan bertindak sebagai orang yang akan sentiasa berdamping dengan lembaga pengarah untuk memberikan idea dan nasihat. Sekiranya dipanggil atau berbincang, dia akan memberi nasihat dia menggunakan pengalaman yang dia ada, seperti di Jerman dengan Bayer Leverkusen, dengan Kaiserslautern, Schalke 04, dan sehingga pada hari ini kita mempunyai hubungan yang baik. Walaupun dia tidak mengendalikan pasukan senior team, dia terus mengambil alih sebagai, bukan nak mengambil alih, tapi sebagai penasihat kepada kita lah, untuk menasihati sekiranya diperlukan, kita akan panggil untuk berbincang dengan dia dan mendapatkan pandangan. Dan kita tak menghalang sekiranya dia ada peluang-peluang yang lain untuk berkarier di tempat mana-mana pun di muka bumi ini, sama di Thailand, di mana sebagaimana yang disebutkan beliau. Kita terbuka. Yang penting friendship tu tetap ada sebagai kawan, sebagai bekas jurulatih, dan kita sentiasa berhubung dengan keadaan yang baik. Ini harmoni yang perlu kita terapkan antara, kita tak mau perkara ini dibisingkan di FIFA, di ini dan sebagainya, hingga memberi ketidakharmonian kepada pasukan dan kelab tersebut. Ya. Ya, perkara yang disebutkan tadi juga telah dibangkitkan dalam media sebelum ini, yang mana mengatakan bahawa fasiliti kita agak keterbelakang ataupun belum sedia dan berada dalam ranking tertentu sahaja. Tapi inilah cabaran yang perlu dipikul oleh kelab Seri Pahang FC, dan buat masa ini kita telah mendapat kerjasama yang cukup baik dengan Majlis Bandaraya Kuantan, yang khususnya sentiasa membantu untuk menyediakan fasiliti, dan setakat ini Seri Pahang FC telah pun berurusan dengan pihak Majlis Perbandaran melalui Datuk Bandarnya, Datuk Hamdan, yang memberi sokongan yang kuat untuk menyediakan fasiliti seperti padang-padang, kawasan-kawasan padang untuk kita bina, clubhouse, pusat-pusat ataupun kemudahan-kemudahan sukan bola sepak, khususnya untuk belia dan juga untuk pasukan senior. Ini dalam perancangan. InsyaAllah sekiranya tidak ada sebarang halangan dan kita mendapat sokongan yang baik daripada Majlis Bandaraya Kuantan, maka dalam masa terdekat, setahun 2 tahun ni, mungkin kita dapat melihat fasiliti yang lebih baik dan mungkin canggih. Mungkin tak standing dengan kelab lain, tetapi mencukupi untuk menunjukkan profesionalisme kita dalam bola sepak. Itu cabaran yang perlu Seri Pahang dan juga saya selaku CEO untuk mendapatkan benda ini. Dan saya yakin dan percaya sokongan yang diberikan akan membuahkan hasil, insyaAllah. Okey, kita faham kepada peminat-peminat Pahang khususnya yang sentiasa bersama dengan pasukan Pahang, yang tidak kenal erti penat dan lelah. Yang pertamanya saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kerana semangat itu tak pernah luntur, walaupun pasukan sentiasa berada dalam keadaan sama ada baik dan buruk, akan sentiasa memberi sokongan. Namun insya-Allah setiap yang diberi dugaan itu akan kita hadapi cabarannya dengan baik, dan pastinya dengan berkat doa, sokongan yang berterusan, apa juga yang kita hadapi masalah buat masa ini, kita akan hadapi ini dengan keadaan baik, dan dengan doa
kepada Allah Yang Maha Esa, kita akan berjaya insya-Allah mengharungi cabaran tersebut.